Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah pada hari ini dalam pelajaran ibadah tahun 4. Okey, jom kita tengok untuk pelajaran yang seterusnya iaitu pelajaran tajuk yang kedua iaitu tajuk solat. Okey, jom kita saksikan untuk slide yang seterusnya. Okey, untuk pelajaran tajuk yang kedua dalam tajuk solat, okey, kita ada beberapa tajuk kecil. Kita tengok dekat situ ada berapa? Ada 6 pecahan iaitu kita tengok satu persatu. Antaranya adalah unit yang pertama, tajuk solat. Unit yang kedua, solat 5 waktu. Unit yang ketiga, rukun solat. Unit yang keempat, perkara yang membatalkan solat. Unit yang kelima, perkara makruh dalam solat. Dan yang terakhir, unit yang keenam, perbezaan cara solat lelaki dengan solat perempuan. Okey, ini adalah antara tajuk-tajuk kecil dalam tajuk yang kedua iaitu tajuk solat. Okey, jom kita tengok apa yang dibincangkan dalam unit-unit ni. Okey, jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, dalam unit yang pertama dalam tajuk solat ni, apa yang kita akan bincangkan? Okey, jom kita tengok. Antaranya adalah pengertian solat. Okey, pengertian solat dari segi bahasa bermaksud ataupun bererti doa. Manakala dari segi istilah, setiap perkataan yang dimulai, ingat kata kunci dia, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, yang takbiratul ihram yang Allahu Akbar, itu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jadinya setiap perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu adalah satu doa ataupun bermaksud doa. Okey, boleh faham? Okey, yang seterusnya kita nak tahu berkaitan dengan hukum solat. Okey, apa yang kita nak tahu tentang hukum solat ni? Okey, jom kita tengok. Ini dia. Hukum solat fardu adalah wajib. Dengar baik-baik, hukum solat fardu adalah wajib. Ke atas siapa? Ke atas setiap umat Islam. Okey, jom kita tengok ringkasan berkaitan dengan hukum solat. Okey, yang pertama, solat yang diwajibkan ada 5. Semestinya kamu dah tahu kan? Okey, yang kedua, solat merupakan tiang agama. Tiang agama bagi siapa? Bagi umat Islam. Yang ketiga, merupakan rukun Islam yang kedua. Nanti tengok balik dalam rukun Islam terdapatnya solat. Okey? Yang keempat, zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Apa ni? Ini adalah solat yang diwajibkan ke atas umat Islam yang saya dah sebut tadi, yang ada 5 tadi, yang nombor 1 tadi. Okey, yang terakhir, meninggalkan haram serta berdosa dan wajib diqadakkan. Bermaksud wajib digantikan. Okey, boleh faham? Dekat sini Ustazah ulang balik. Hukum solat fardu adalah wajib ke atas siapa? Ke atas umat Islam. Okey, jelas? Boleh faham dekat sini? Okey, yang seterusnya iaitu dalil kefarduan solat. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus solata wa atuz zakah, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang bermaksud dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Okey, ini adalah dalil. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Apa maksud dia? Okey, saya bacakan. Solat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan solat, sesungguhnya dia telah mendirikan agama.
Dan barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Okey, boleh faham dekat sini? Dia kata barang siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama dia. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama dia sendiri. Okey, jelas? Boleh faham? Okey, kita tengok untuk slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu slide yang terakhir dalam unit yang pertama dalam tajuk solat, kita tengok mengapa solat difardukan? Ditanya balik kita, kenapa solat difardukan? Okey, kita tengok yang pertama. Sebagai tuntutan dalam agama. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya mendekatkan lagi diri kita kepada pencipta kita. Okey? Yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Semestinya kita nak reda Allah. Okey? Yang keempat, memohon pengampunan di atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Okay? Setiap manusia pasti akan melakukan dosa tanpa kita sedar. Okay? Dengan cara macam mana kita nak minta ampun? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya solat, berdoa, banyakkan buat solat sunat taubat. Yang kelima, membentuk peribadi berakhlak mulia. Yang keenam, membentuk hubungan di antara manusia dengan Allah. Macam kita nak menjaga hubungan kita sesama manusia, macam itulah kita nak menjaga hubungan kita di antara manusia dengan Allah. Dan yang terakhir, menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Kita kena ingat, kita ni siapa? Kita ni hamba Allah. Okey? Jadi kita wajib menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Okey, jadi ini adalah antara mengapa solat difardukan. Okey, boleh faham? Okey, sampai di sini sahaja pelajaran kita bagi unit yang pertama dalam tajuk solat. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk unit yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.